Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 27 April 2024. Kerjasama strategik antara Sabah Ports Sdn Bhd SPSB dan DP World iaitu syarikat logistik multinasional berpangkalan di Dubai mampu merancangkan ekonomi Sabah. Ia termasuklah memperbetulkan ketidakseimbangan perdagangan dan mengurangkan kos logistik selain meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya berkata, kerjasama ini juga akan mengukuhkan lagi kedudukan SPSB sebagai hub perdagangan serantau sekaligus menjadi pemain utama dalam rangkaian maritim global. Beliau berucap semasa majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik antara SPSB dan DP World di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif DP World Sultan Ahmad Sulaim berkata, pihaknya merancang pelbagai inisiatif bagi menaik taraf pelabuhan kontena Teluk Sepanggar. We have many plans of how this port can be upgraded, not just on infrastructure but also in technology, in digitalization, in dealing with customers, in organizing an eco-friendly trade opportunity. Pelaksanaan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO serta amalan pertanian baik mampu meningkatkan kualiti buah tandan segar dan pendapatan pekebun kecil sawit. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin berkata, usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil penting kerana 26.4% keluasan tanaman sawit negara diusahakan mereka dengan keluasan tanaman 5.65 juta hektar setakat tahun lalu. Kebanyakan negara pengimport terbesar dunia telah mewajibkan kriteria penghasilan komoditi secara mampan dengan menerapkan unsur pemeliharaan alam sekitar serta mengharamkan aktiviti perdagangan produk yang dihasilkan menggunakan sumber agri komoditi. Datuk Chan ditemui pemberita selepas merasmikan program pemantapan MSPO Pekebun Kecil Sawit Lahadatu di Pusat Latihan Sawit Malaysia Lahadatu. Beliau berkata kementeriannya menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB juga giat menjalankan usaha menggalakkan pekebun kecil persendirian menyertai kelompok minyak sawit mampan SPOC bagi memastikan kemampanan pengeluaran sawit dalam kalangan pekebun kecil. Setakat 31 Mac 2024, sebanyak 29 SPOC ditubuhkan di Sabah membabitkan 18,863 pekebun kecil dengan keluasan tanaman 116,226 hektar telah mendapat pensijilan MSPO. Kerajaan negeri komited memastikan pekerja asing yang dibawa masuk bekerja di Sabah menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum ditempatkan bekerja di negeri ini. Langkah itu bertujuan mengelak wabak penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan kesihatan rakyat. Pengurusi Khazanah Sabah Berhad, Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, pekerja asing yang sihat juga mampu meningkatkan produktiviti penghasilan produk bagi sektor yang terlibat. Konsesi pemeriksaan pekerja asing yang masuk ke Sabah ini ataupun akan bekerja di sektor-sektor swasta, sama ada pembinaan, perladangan, dia mesti memeriksa dahulu, membuat pemeriksaan dulu di negara asal mereka. Datuk Dr. Yusof ditemui pemberita semasa program libat urus bersama majikan, Agensi Pekerjaan dan Panel Kesihatan WH Medicare Sdn Bhd disandakan. Program libat urus ini disertai peserta dari kawasan Pantai Timur Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sedang mengkaji cadangan agar saringan TB dijalankan di pintu-pintu masuk negeri bagi mengekang penularan penyakit berjangkit itu. Pengarahnya, Datuk Dr. Asid Sana berkata, langkah pencegahan penularan penyakit itu penting kerana TB masih menjadi masalah kesihatan utama di negeri ini. Tak boleh hentikan TB di negeri Sabah ini sebenarnya. Jadi kita perlukan kerjasama semua lapisan masyarakat lah, ya.
Pesakit TB sendiri perlu bekerjasama. Tugas kami di Jabatan Kesihatan menjalankan langkah kawalan dan juga pencegahan. Ibu bapa perlu memastikan anak dia yang baru lahir perlu mendapatkan vaksin BCG lah. Datuk Dr. Asid berkata demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Hari TB Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2024 di PPR Taman Sri Titingan Tawau. Setakat Mac lalu, 100 kematian akibat penyakit TB direkodkan di Sabah daripada sejumlah 1,403 kes yang dikesan. Menurut Datuk Dr. Asid, bilangan kes tahun lalu juga menunjukkan peningkatan 3.74% kepada 5,796 kes melibatkan 540 kematian berbanding 5,587 kes dengan 466 kematian pada tahun 2022. Malah kes TB dalam kalangan kanak-kanak bawah 15 tahun juga meningkat tahun lalu iaitu 680 kes direkodkan berbanding 280 kes pada tahun 2022. Justru bermula Jun ini, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan menjalankan saringan simptomatik TB dalam kalangan pelajar sekolah selain saringan TB pendam bagi mengesan pesakit yang sudah dijangkit tetapi belum menunjukkan gejala. Sebanyak 21,235 pokok ditanam di kawasan Tuaran sempena sambutan Hari Bumi Sedunia Peringkat Daerah Tuaran. Penanaman pokok dilaksana serentak di 6 zon melibatkan 22,000 murid sekolah rendah dan menengah, pejabat pendidikan daerah Tuaran serta Institut Pendidikan Guru IPG Kent. Bercakap kepada media, Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, penanaman pokok itu penting sebagai usaha mengurangkan insiden bencana seperti banjir sekaligus menghalang hakisan sungai dan tanah runtuh. Dalam masa sama, menyokong usaha kerajaan memelihara bumi daripada terus mengalami perubahan iklim dan pemanasan global. Kita mengambil langkah bahawa masa sudah tiba, baik kita pertingkatkan lagi usaha untuk mengurangkan insiden banjir ini dengan melibatkan, merayatkan penanaman pokok. Jadi sempena Hari Bumi, kita telah mengambil masa ini sebagai satu titik permulaan untuk menggerakkan rakyat untuk menanam pokok. Sempena program tersebut, Sabah Electricity Sendirian Berhad menyumbang RM130,000, manakala Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam RM10,000. Pertubuhan Peladang Negeri PPN Sabah memohon agar kerajaan mempertimbangkan lantikan dalam kalangan ahli Lembaga Pertubuhan Peladang LPP sendiri tanpa melantik orang luar. Pengerusinya, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, ini demi kelancaran operasi dan kebaikan sistem tadbir urus kerajaan serta kemajuan pertubuhan peladang secara keseluruhan. Pertubuhan peladang ni kalau boleh biarlah dia berjalan sendiri. Maksudnya dia sendiri lembaga pengarahnya menguruskan dari segi jemaah pengarah, tapi pengurusannya biarlah dilantik oleh pertubuhan peladang sendiri. Jadi untung rugi di dalam itu pertubuhan peladang biarlah ditanggung oleh pemegang saham. Datuk Nasri bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli jemaah pengarah PPN Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, banyak urusan PPN dan PPK tergendala dan tidak dapat dilaksana berikutan kekangan peraturan yang membataskan pegawai LPP untuk melulus atau melaksanakan perkara yang menjadi kepentingan PPN. 9 pelatih Giat Mara Sabah terpilih mewakili Giat Mara Malaysia dalam pertandingan World Skills Competition WSC peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur yang berlangsung pada Mei atau Jun ini. Pertandingan ini merupakan platform yang dianggap sebagai sebuah Olimpik kepada pelatih-pelatih institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seluruh negara. Pengarah Giat Mara Negeri Sabah, Teknologis Azizuddin A. Aziz berkata, sebagai persediaan mental dan fizikal, para peserta menjalani latihan di Pulau Pinang dengan diiringi 2 jurulatih. Kita memang mengharapkan kejayaan daripada pelatih Giat Mara Sabah
yang mewakili Giat Mara Malaysia untuk dapat meneruskan lagi perjuangan sehingga pertandingan akhir World Skill Malaysia. Azizuddin berkata demikian kepada media semasa majlis pelepasan kontijen WSC Giat Mara Negeri Sabah dan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kota Kinabalu. Giat Mara Sabah pernah mewakili negara ke peringkat dunia dalam pertandingan WSC ASEAN Singapura dan WSC Asia Abu Dhabi dalam bidang teknologi fashion dan berjaya mendapat anugerah Medallion of Excellence bagi kedua-dua pertandingan tersebut. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.